boleh ambil Quran. Siapa yang tak akan boleh ambil Quran? Yang semua hafal, masya-Allah. Surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Kita nak baca sebelum mula ceramah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. طيبا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الفاتحة. بسم الله. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
pada malam ni sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu. Antara doa yang kita panjatkan ialah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon redha dan syurga-Mu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung dari kemurkaan dan juga neraka-Mu. Alhamdulillah, Allah yang menggerakkan kaki kita semua, melapangkan masa kita semua, dan memilih kita semua untuk berada dalam majlis ilmu, taman-taman syurga yang ada di dalam bumi yang sementara ini. Dan kalaulah bukan kerana izin daripada Allah, maka sudah tentu kita berada di satu tempat lain yang bukan dalam majlis ilmu ini. Maka kita mengucapkan Alhamdulillah yang telah memilih kita di kalangan ribuan yang lain yang sekarang ni masih berada dalam rumah. Dalam perjalanan tadi pun di atas padang pun masih ramai, yang di depan TV pun masih ramai. Tiba-tiba dengan kasih Allah, Allah pilih nama kita untuk duduk kekal mai semayang maghrib berjemaah, kemudian duduk dalam taman syurga untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ceramah saya ringkas saja. Saya siapa nak panggil ceramah saya abang dah tak 2 jam tak ada. Memang tak sampai lah. Saya sehari bergerak 18 jam. Jadi sangat letih dan ceramah saya ringkas. Apa yang penting kita dapat mencapai tujuan kenapa kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Antara benda yang paling dikhawatiri oleh para sahabat Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain ialah suasana di mana semua manusia, bahkan semua makhluk berada dalam keadaan yang diam. Allah sebut suasana itu dalam ayat Al-Quran, wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsah, iaitu hari ketika saya dan tuan-tuan yang duduk dalam surau ni, kita semua akan tengok, namanya hari perhimpunan kebangkitan di mahsyar. Mahsyar ni tuan-tuan, bukan sahaja manusia dikumpulkan. Di mahsyar ini semua yang pernah bernyawa akan dihimpunkan. Bila sebut semua yang pernah bernyawa, datang jin, manusia dan malaikat. Ya, keempat jenis makhluk itu akan dihimpunkan di padang mahsyar. Betapa sunyinya mahsyar, sebab apabila semua manusia berdiri dengan jumlah yang ramai, tak ada kosong macam ni, tak ada tuan. Di padang mahsyar kosong macam ni tak ada. Hari ni punya manusia 2015 ada 7 bilion. 7 bilion. Tuan-tuan boleh bayang tak 7 bilion ni himpun di satu tanah yang luas. 7 bilion ni hari ni je, manusia yang hari ni saja 7 bilion ni himpun satu padang yang luas. Hak duduk tengah tu, kalau nak keluar pergi kencing, pakai kencing tengah jalan lah. Maksudnya tak dan keluar sebab ramai. Nabi pula beritahu di atas mahsyar ini, kalian langkah setapak ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang selangkah, semua tapak kaki orang. Nabi kata kalian hanya akan mendapati tanah untuk meletak tapak kaki kalian sahaja.
Bila orang tunggu lama, bukan 7 bilion tuan, ini 7 bilion 2015. Tahun 1900 berapa bilion? Tahun 1800, tahun 1007, 1006, 1005, sebelum ni tahun 1400. Masih sampai zaman Nabi Adam, berapa trilion, berapa bilion trilion manusia. Dan jangan terkejut, Nabi kata bukan sahaja manusia. Allah cerita dalam Quran, wa idzal wuhushu husyirat, semua jenis binatang juga dibangunkan di padang mahsyar. Manusia tak larat terkejut. Padang mahsyar ni keadaan manusia tak larat terkejut. Sudahlah bilangan yang ramai, dengan binatang, dengan jin, malaikat, kesemuanya dihimpunkan di padang mahsyar. Diam ke bising? Allah cerita dalam Quran, suasana di padang mahsyar itu senyap sunyi. Rupanya sunyi itu jawapannya ialah pada satu hadis yang bertajuk Asy-Syafa'atul Uzma, syafaat teragung yang dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata likulli da'watin, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi ada doa yang mustajab. Kesemua nabi, tuan, semua nabi yang Allah hantar mai atas muka bumi ini, yang jumlah mereka dalam satu hadis yang sahih 124,000 orang. Rasul 313. Kemudian Allah khususkan lagi jadi 25. Allah sebut dalam Quran 25 ni saja. Ada lagi tak yang Tuhan tak sebut? Banyak. Antara cerita mahsyar, Nabi kata aku pernah melihat mahsyar dan aku mendapati ada Rasul di belakangnya, ada puluhan orang sahaja umat. Aku pernah melihat Rasul di mahsyar, di belakangnya hanya ada 2 orang saja umatnya. Rasul 2 orang lah umat dia. Bahkan yang paling ajaib sekali kata Rasulullah, aku pernah melihat Rasul. Ni Nabi Allah tunjuk kat dia nak berlaku. Aku pernah melihat Rasul, di belakangnya tidak ada umat. Dia Rasul turun mai ke bumi berdakwah, tak ada siapa mau dengar. Akhirnya sampai dia wafat, tak ada umat. Nanti kita akan tengok di mahsyar, insya-Allah semua orang akan tengok. Cuma yang rajin mengaji, dia banyak mendengar rahsia yang telah dibongkarkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tahu dengan orang yang tak tahu tak sama, tuan-tuan. Ketak tu tak sama. Ingat ke ustaz maklumat hak atas dunia ni, esok dalam di mahsyar ingat ke? Tuan-tuan, maklumat hak tuan-tuan dengar malam ni, nama saya surau An-Nur lebuh nipah, bukan di padang mahsyar, sampai dalam syurga pun ingat. Sebab duduk dalam syurga, kita akan tengok kawan kita jumpa, oi hang. Nah, dah jumpa seorang orang Korea lebuh nipah, pakat cari ni. Haji Mai tak nampak. Ada, mari aku jumpa, pergi cari. Ada hadis, maksudnya kita ingat hak dunia ni, kita ingat. Nabi kata semua Rasul dah gunakan doanya. Semua Nabi. Nabi Musa dah guna, Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah 950 tahun, dia pun dah guna doa dia. Lepas Nabi Nuh berdakwah selama 900 tahun, Allah cerita dalam Quran tu, dengar macam tak masuk akal, tapi umat dulu umur panjang. Start daripada Nabi Nuh, Nabi Adam, Idris, Nuh, lepas tu dia makin kurang umur.
umur dan ketinggian fizikal semakin kurang apabila semakin bertambah usia zaman. Ini kaedah. Sebab tu yang paling singkat umur umat Muhammad, sebab kita adalah umat yang terakhir dan kita yang paling kecil sekali. Tapi esok masuk syurga semua ketinggian sama. Waktu Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, kesemua ulama tafsir menyebut pendapat bahawa umat Nabi Nuh tidak melebihi 80 orang. Banyak hal dalam surau ni je umat Nabi Nuh. Berapa tahun dia berdakwah tuan? 900. Akhirnya setelah 900 tahun berdakwah, siang dan malam Allah rakam dalam surah Nuh, kalau tak silap saya. Ini Nabi Nuh kata, da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah malam dan siang, bukan pagi saja. Bukan pancat 7.30, 4.30 keluar. Malam dan siang Nabi Nuh. Berapa orang masuk Islam? 80 ke bawah. Akhirnya dia angkat tangan. Nabi Nuh menggunakan doa yang diberikan oleh Allah kepada setiap Nabi yang tidak akan ditolak. Dia pun sebut Rabbi. Setelah 900 tahun dia berdakwah, bila dia keluar masuk kampung, masuk taman, naik supermarket apa semua ni, orang panggil kat dia Majnunun Wazdujir, Rasul yang tampan, suara sedap, mahir berpidato, yang paling cerdik pada zaman itu dipanggil, ohoi orang gila, pergi perang weh. Setelah 900 tahun orang masih memanggil nama itu yang diwariskan dari satu generasi ke satu generasi. Baru dia angkat tangan, Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Tuan-tuan tahu apa doa dia? Nabi Nuh kata, ya Allah, jangan kau tinggal satu rumah pun di atas muka bumi ini kecuali kau musnahkannya. Kasar, doa tu cukup kasarnya. Nabi Nuh kata, jangan tinggal sebuah rumah pun kecuali yang beriman. Allah pun wahyukan buat kapal, suruh orang beriman naik, binatang-binatang juga dibawa naik ke atas kapal. Kapal yang dibina di tengah padang pasir, di atas sebuah bukit. Lagi orang kata memang gila sungguh Nuh ni, dekat-dekat nak mati lagi gila dia kata. Akhirnya keluar air yang banyak daripada bumi, keluar air yang banyak daripada langit, banyak sehingga menenggelamkan seluruh bumi ni. Di setengah tempat tuan-tuan, di negara Arab, tengah padang pasir, atas bukit ada cengkerang. Ada cengkerang hak situ. Tapi bukan banyak lah, kena cari-cari boleh jumpa. Mai mana, laut mana? Laut zaman bila? Bila hujan turun dan tak mau berhenti, langit mengeluarkan air dan tak mau berhenti. Waktu tu baru Allah arahkan, ya ardu ibla'i ma'aki, wahai bumi, telan air kamu, wahai langit, tahan air kamu. Baru berhenti. Itu kan cerita dia. Nak ceritanya, Rasulullah beritahu semua Nabi telah pun menggunakan doanya yang mustajab, kecuali aku. Nabi kata, aku belum menggunakannya lagi. Rasulullah sampailah ke malam ini, Nabi mempunyai satu doa yang akan digunakan dan akan dilihat oleh kita semua di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Ada satu kumpulan di padang mahsyar, celakanya kumpulan ini belum sempat ditimbang amalan tetapi sudah disambar oleh api neraka. Bulan depan saya akan ceramah TV3 juga, Al-Kuliah, tajuk mahsyar. Tajuk ni lah tuan-tuan dengar siap-siap. Tak payah tengok lah. Waktu duduk tengah berimpun tu, api keluar sambar.
Ada orang setelah berdiri di padang mahsyar begitu lama, barulah dia minta, ya Allah, kami nak terjun terus masuk dalam api neraka. Sebab apa tuan? Sebab lama sangat berdiri. Ni kita hak dengar ni akan lalui keadaan itu, kecuali orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang yang duduk di bawah kemah Nabi SAW. Adakah? Dah. Satu orang sahabat, malam tu dia nak bersama dengan isteri dia, dah masuk bilik, tiba-tiba teringat suasana mahsyar. Dia pun tinggalkan bilik, keluar daripada rumah, lari dalam keadaan air mata yang berhamburan ke rumah Nabi SAW. Dia kata, mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, nanti bila mati kamu bersama dengan Nabi-Nabi dan Rasul, mesti mulia lah. Nabi-Nabi dan Rasul akan dimuliakan oleh Allah. Mereka tidak rasa lapar, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, tidak panas, dan tidak merasakan kepanjangan masa di mahsyar. Para Nabi dan Rasul hanya merasakan kepanjangan masa di mahsyar seperti masa daripada zuhur ke asar sahaja. Ada tak orang biasa duduk bersama dengan Nabi dan Rasul? Dah. Soalan ataupun jawapan itu keluar apabila sahabat ini pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kamu tak apalah duduk dengan Nabi dan Rasul, aku orang biasa. Di mana aku akan dihimpunkan di mahsyar? Dengan siapa aku nak berharap di padang mahsyar? Maka turun ayat yang kita baca tapi kita jarang tengok makna dia. Tuhan pun turunkan ayat disebabkan soalan sahabat ini. Kata Allah, wa man yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Kata ulama tafsir lain, sesiapa yang mencintai Allah dan Rasul. Dalam ni ada cinta Allah, ada cinta Rasul. Tergelincir sekali-sekala buat maksiat, kemudian terus bertaubat dan tak buat dah, itu juga boleh jadi tanda cinta Allah dan Rasul. Ada seorang sahabat buat dosa besar, Nabi pun jatuhkan hukuman atas dia sebab di khalayak ramai. Bila sebab sahabat ni berzina, bila habis sebab, hati dia bertaubat kepada Allah. Sahabat lain tak tahu. Masing-masing bila lalu tepi dia, Mereka buka tengok macam tu. Tengok, maksudnya tengok nak apa? Hang salah. Ada yang bila Nabi kalih, dia pulang seliput kata. Bila Nabi tengok, Nabi kata, la tashtumu, jangan cerca dia. Innahu, kata Nabi, sesungguhnya dia yuhibbullaha wa rasulah, menyayangi Allah dan Rasulnya. Yang meminta Nabi kata jangan buat dia. Sesungguhnya lelaki yang kamu cerca itu mencintai Allah dan Rasulnya. Turun ayat, wa man yuti'illaha war rasul, siapa sayang Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka pokok hak cinta Allah dan Rasul ni akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama dengan kumpulan yang Allah bagi nikmat. Siapa? Minan nabiyyin, duduk sekali dengan kumpulan Nabi dan Rasul. Was-siddiqin, bersama siddiqin. Was-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Bila sahabat dengar ayat ni, dia tenang. Pasal apa? Pasal dia tahu dia ada peluang untuk dimuliakan di padang mahsyar. Duduk satu kumpulan, satu kemah, satu permaidani, satu kapel dengan pokok Nabi dan Rasul, iaitu Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Kita nak jadi Nabi dengan Rasul,
Nabi yang terakhir telah pun wafat, Rasul yang terakhir telah pun wafat, Muhammadun Rasulullah khatamun nabiyyin. Habis kita nak jadi siddiqin. Tuan-tuan tahu siddiqin ni siapa? Siddiqin adalah satu kumpulan manusia, maqam dia satu takah saja bawah Nabi. Contoh siddiqin di kalangan laki-laki, Abu Bakar. Boleh sampaikah nak jadi macam Abu Bakar? Saya pun sembang saja. Nak jadi macam Abu Bakar, duit tunai hak ada dalam bank kita, hak ada dalam dompet kita, hak ada dalam rumah kita, buat keluar semua, sekupang pun tak tinggal. Yakin tak? Buat keluar RM10 sedekah, boleh. Saya boleh buat, tuan-tuan boleh buat. Buat keluar 100 sedekah, boleh. Saya boleh buat, tuan-tuan boleh buat. Buat keluar 1000 sedekah, boleh. Saya boleh buat, tuan-tuan boleh buat. KWSP ada 200,000, buat keluar 200,000 bagi. Saya tak boleh buat, tuan-tuan lagi tak boleh buat. Kan sama lah. 200,000 keluar semua, buat kat masjid. Masjid baru nak naik. Hak tu siddiqin. Siddiqin di kalangan wanita, tuan-tuan, Maryam bintu Imran. Itu siddiqin di kalangan wanita. Nama dia Maryam bintu Imran, bunda Nabi Isa. Maryam punya ibadat, dia semayang, Allah hantar makanan dalam bilik semayang dia, makanan syurga. Nabi kita tak dapat. Siddiqin pun jom, syuhada mati syahid. Berapa orang tuan-tuan dalam surau ni hak mau mati syahid? Oh, semua kata saya angkat dulu sikit lah, kita tengok boleh. Tak ni kalau nak hantar sungguh malam ni, saya buat keluar borang nak pergi Syria dengan hantar Syria setengah, Palestin setengah. Berapa orang nak ambil borang tu? Tuan-tuan agak berapa orang nak ambil borang tu? Kita boleh bulan depan pergi. Mana boleh ustaz? Anak nak hantar pergi sekolah, siapa dia nak hantar pergi sekolah? Yuran siapa nak ni? Siapa nak pergi market beli barang tu? Teratu je kita. Alasan kita teratu je. Saya dengan sama je kita semua. Nak jadi syuhada macam mana? Nabiyyin, siddiqin, asyuhada, as-salihin. Hak ni orang-orang salih. Orang-orang salih yang mencintai Allah dan Rasulnya. Duduk satu kapel, satu kemah dengan para nabi dan para syuhada. Kata Sayyidina Anas, aku tak pernah rasa bahagia kecuali selepas mendengar ayat ini. Ayat bila Allah Taala kata, siapa mencintai Allah dan Rasul, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan mereka di padang mahsyar. Sebab tu Nabi jawab dekat seorang badui. Badui tu mai, dia panggil Nabi. Nabi macam ni lah dalam majlis, tapi Nabi duduk di bawah dengan sahabat. Dia angkat tangan daripada jauh, dia kata, "Hoi Muhammad." Dia panggil macam tu. Arab badui ni dia kasar. Walaupun dia Islam tapi dia kasar. Dia panggil, "Hoi Muhammad." Orang kata belankan suara depan Rasulullah. Dia pun kata, satu orang bila mati dia tak ikut orang yang dia sayang. Macam mana ni? Badui tu main buat Nabi. Dia kata satu orang bila mati dia tak duduk dengan orang yang dia sayang. Apa guna dia sayang orang tu? Tuan-tuan, walaupun dia kasar, dia sayang Nabi SAW. Ini badui. Arab badui zaman Nabi pun ahli syurga. Sebelum mati ahli syurga. Arab badui zaman Nabi, orang asli lah. Tuan, badui ni orang asli. Hak rumah tak ada estro, tilam pun tak tebal, aircon lagi tak ada, tidur dalam gundi lah. Saya pernah tengok malam dia tidur dalam gundi, satu keluarga. Tahun 2000, lebih kurang 2006, 2007, waktu saya duduk di Syria, saya pergi tengok kehidupan badui. Kasar. Tetapi ada badui yang dipuji oleh Nabi
Lepas dia tanya soalan, Nabi kata, siapa nak tengok ahli